Ya, hadis yang ke-65 muka surat 265 ya. Baik, kitab Riyadhus Shalihin. Okey, hadis yang ke-65 muka surat 265. Siapa nak baca silakan. Boleh baca makna dia panjang ni. Okey. 267. 267 ya, Latin. Okey. Penyakit belang ni tahu tak? Sopak Sopak. Abros, Arabnya tu abros, maknanya sopak Lagi?
Ya, baik. Paham. Semua paham. Terang. Tengok. Semua suka. Datin baca. Hmm. Baik ya, cerita ini adalah satu cerita malaikat. Malaikat ni kita tak boleh nampak malaikat secara jisim asal dia. Ya, tapi kita boleh melihat malaikat tu kalau dia menyerupa. Ya. Itu kalau dia menyerupa seseorang, ya, kita akan dapat melihat. Tapi bila kalau dia menyerupa seseorang, yang kita ni kata ke tu itu malaikat? Tentu tidak. Ya, sebab dia menyerupa seseorang, ya, kita akan menganggap dia tu manusia. Sama ada manusia itu orang yang kita kenal atau manusia yang kita sendiri tidak kenal. Yang paling bahaya sekali dalam kehidupan kita kalau malaikat tu menyamar. Menyamar dengan arti kata dia menguji kita. Sebagaimana cerita dalam hadis ini. Ini yang paling bahaya buat kita lah. Orang beriman ni. Ya, khawatir dia datang menyamar dan dia nak menguji kita. Ketika kita berada, dia menyamar sebagai orang yang minta sedekah. Ya, diuji kita. Sama ada kita ni bakhil atau tidak. Ya, kalau kepada orang yang berilmu, ya, sengaja dia bertanya kepada kita. Ya, sengaja bertanya, adakah kita kedekut ilmu atau tidak. Jadi macam-macamlah cara. Ya, yang paling takut itu. Mana ada cara-cara malaikat datang, menyerupa dan menguji. Jadi kita bila kita baca hadis ini, ya, dan kita memahami hadis ini, artinya, ya, kita juga berhati-hati. Jawabnya, kita juga kena berhati-hati. Ya, terkadang kita juga diuji seperti 3 orang ni juga. Baik. Ini cerita Bani Israel. Al-Kisah. Kalau benda Bani Israel ni, kalau cerita dia tidak sahih, namanya Israiliyat. Cerita Israiliyat. Tapi kalau cerita tu sahih, maka hendaklah dijadikan sebagai satu pengajaran. Ya. Jadi Bani Israel ini ada satu penyakit abros. Abros Israiliyat. Cerita Israiliyat mana dongengan. Cerita dongengan Israiliyat. Macam cerita dongengan Israiliyat tu Nabi Ayub sakit, bila dia sujud, ya, maka dia punya ulat-ulat tu jatuh ke bawah. Bila jatuh, dia ambil balik ulat tu, diletak kat kepala dia balik. Ya, supaya dia dapat makan ulat-ulat tu. Ini cerita ni adalah cerita Israiliyat. Jadi jangan kita ambil cerita ni sebab adakah seorang Rasul atau seorang Nabi ni, dia tahu benda tu memudaratkan dirinya. Ya, maka diambil ulat-ulat tu supaya memakan dagingnya semula. Ya, supaya lebih mudarat, ya, keadaannya. Tadi tak munasabah lah. Jadi cerita-cerita yang tak sahih macam tu namanya Israiliyat. Israiliyat ni dongengan. Dongengan Israel. Jadi yang sahih, itu hadis yang sahih, itu bukan Israiliyat, itu cerita yang boleh dijadikan sebagai iktibar. Ya, pengajaran. Baik. Satu abros, satu akra, satu a'ma. 3 penyakit ni. Ya, kepada Bani Israel ni, mana ada 3 orang ni, satu penyakit sopak. Sopak kan susah. Ya, tak ada perubatan yang boleh hilangkan penyakit sopak sampai sekarang. Ya, penyakit sopak ni, yang kulitnya akan bertukar. Daripada hitam, dia boleh jadi putih kilat.
Kalau nak tahu hilang penyakit sopak ni zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang penyakit sopak. Masa itu zaman perubatan, zaman Nabi Isa, dan orang dapat pandai membuat ubat. Tapi penyakit sopak ni tak dapat diubati. Nabi Isa dia sapu saja, ya, maka hilang penyakit sopak tadi. Ya. Bukan putih tu putih cantik, ya, putih tu putih kilat. Ya, kilat sangat putih itu. Ya. Jadi macam albino juga. Seumpamanya macam tu. Sebab dia ada merah-merah kan. Ada kemerah-merahan. Ya. Kalau albino tu memang dia asal dia memang macam tu. Tapi kalau yang sopak ni orang biasa. Orang biasa dia kena, contohnya kalau satu muka, lama-lama dia akan penuh satu muka. Penuh satu muka. Kalau badan kena sepenuh satu badan. Makin lama dia akan penuh satu badan. Ya, antara kulit yang warna lain akan bercantum-cantum-cantum, dah jadi putih. Putih tu putih. Tak ada. Ya, dia tak berjangkit. Ya. Tapi itulah, ya. Albino dia kulit cantik. Albino dia kulit dia kulit cantik. Ya. Macam sopak ni dia tak cantik punya kulit dia. Kusta tu dia apa ni, otot dia apa, melipat-lipat. Tangan tu boleh berlipat, kaki boleh berlipat, tu kusta. Ini berkaitan kulit saja. Ya. Asal apa? Saya tak tahu, tapi saya dah pernah jumpa dalam 2-3 orang lah, satu India. Tak, zaman saya dulu-dulu, bukan sekarang. Sekarang saya jarang jumpa, tapi yang dulu-dulu jumpa. Ya, India tu naik bas selalu dengan saya. Ya, daripada hitam, India tu dia jadi putih dah muka dia. Putih. Ya. Putih tu bukan putih cantik ya, putih tu macam putih terlampau kilat, macam ada bekas kena bakar macam tu lah. Dia dia tak boleh nampak cahaya matahari. Ya. Albino tu pun ada yang dah kahwin pun ada sama dia. Dia berkahwin. Ya. Dia tak boleh kena cahaya panas. Ya. Dia tak tahan. Tu Mat Saleh. Mat Saleh Negeri Sembilan. Ya. Albino. Baik ya, kita tengok sekarang abros satu. Yang kedua akrok. Akrok ni botak. Botak ni maknanya setengah orang ni suka dia botak. Macam sekarang ni kadang orang-orang ni suka botak. Walaupun ada rambut dia suka botak. Ya. Tapi ada masa ya, seseorang ni dia tidak suka. Masa ni dia tak boleh tumbuh rambut. Dia ingin ada orang ada rambut. Ya, tapi dia tak ada rambut. Ini maknanya botak tu tidak menyeronokkan dia. Terkadang di ejek-ejek, oi botak, oi botak. Kanak-kanak ejek-ejek dia. Ya. Jadi dia malu. Akma ni maknanya dia buta. Orang yang buta. Umyun. Daripada perkataan umyun. Ya. Tapi kalau dalam surah Ali Imran, perkataan akhma. Akhma. Ya. Akhma tu buta sejak daripada kecil. Lahir-lahir dia dah buta. Macam akma ni mana buta ketika dia dah berumur lah. Mana dah hidup. Selahir dia tidak buta. Jadi kehidupan dia jadi buta. Ini makna akma. Daripada perkataan umyun. Ya. Perkataan umyun. Jadi tiga-tiga ni rupanya sudah diuji oleh malaikat. Ya. Apa yang dia nak kalau diuji? Sudah tentulah kalau orang yang abros, orang yang sopak ni dia nakkan kulit yang bagus. Ya, macam mana orang lain ada kulit bagus, ya. Sudah tentu kesenangan dia nak juga. Ya. Itu ujian.
Engkau nak tak aku bagi? Ya. Kata dia, sudah tentulah dia nak. Bila nak, hilanglah penyakit tu. Ya, kemudian dia harta yang dia nak apa? Lembu atau unta. Biasa masa tu itulah yang jadi kemegahan. Ya, ada lembu atau unta yang betina dia akan membiak, ya. Nah, daripada membiak itulah dia akan dapat keuntungan, ya. Begitu juga dengan akro, orang yang botak dia boleh tumbuh rambut, orang yang buta dia dah boleh celik dan dibagi juga kesenangan yang dia nak. Tapi yang akmal ni, yang akro dengan abros ni sama. Dia nakkan unta ataupun lembu. Tapi berbeza dengan akma. Akma yang buta ni pula dia nakkan kambing. Ya. Dibagilah kambing betina. Ya. Setelah berapa lama dia dengan kehidupan yang menyenangkan, ya, ternakan yang membiak, ya. Orang pun dah sayang dengan dia, dah suka dengan dia, dia pun rasa dah tak rasa canggung bersama dengan orang lain, ya. Jadi datang lagi malaikat ini, ya, menyamar sebagai orang yang keputusan bekalan dalam musafirnya. Dia menyamar, ya. Ini yang takut macam itulah. Dan menyamar ni pula dia sama dengan keadaan yang di asalnya. Asalnya seorang yang abros, dia pun abros juga, iaitu orang yang sopak. Dia pun macam orang sopak, datang kehabisan bekalan, mintalah satu, ya, unta dia dah banyak membiak, mintalah satu untuk dapat meneruskan perjalanan. Rupanya manusia ni, ya, bila dah senang dia lupa diri. Dah kaya dia lupa diri, ya. Padahal dia dulunya susah. Dalam saat itu dia dah lupa diri. Oh, kononnya ini keturunan aku punya, aku mewarisi daripada keturunan kami. Ya, dia ingat yang dia cakap ni orang yang tak tahu. Yang dia cakap ni orang yang menguji dia. Dia tak tahu. Wah, dengan kesombongan dia, tak dibagi. Kedekut ku semangat. Ya. Kemudian bila malaikat tu ungkit balik, malaikat tu yang berupa manusia tadi, dia ungkit balik. Ya. Padahal dulu dia macam tu, maka jadilah macam tu balik. Pada masa itu dah takkan balik, takkan kembali semula. Maknanya, ya, nikmat yang diberikan sementara itu takkan kembali semula kepadanya. Sebab dia sudah kufur nikmat. Okey. Yang kedua, ceritanya pun sama. Orang yang botak tu pun sama. Sifat bakhil dia pun sama. Tak nak memberi langsung. Tapi diterangkan dalam hadis panjang ni, yang ketiga ni, yang buta ni, yang mempunyai jiwa ataupun hati, ya, yang begitu lembut. Ya, biasanya, ya, orang buta ni, ya, dia punya fizikal dia kan dia tak boleh nampak, ya, tapi hati dia tu, ya, mempunyai hati yang lembut, ya. Hati dia lembut, baik, ya, dia tahu diri. Jadi bila diuji, dia seolah-olah kalau kita tengok hadis ni, macam ambil lah yang kau nak, ambil lah, ya. Saya pun, ya, ini pun semua pemberian Allah Ta'ala. Ya, saya dapat ni pemberian Allah Ta'ala, ambil lah. Tengok, ya. Cara dia memberikan tadi seolah macam dia tak ada pun tak apa. Ibaratnya macam tu. Jadi si malaikat ni barulah menyatakan, bukan dia malaikat ni ambil, tak ambil pun. Ya, hanya dia menguji tapi lulus ujiannya. Ya, lulus ujiannya. Jadi kita kena ingatlah daripada cerita ni. Ya. Makna nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sebenarnya adalah sesuatu pinjaman daripada Allah Ta'ala. Ya. Kalau banyak durian tu, ulu-ulu lah durian tu. Ya. Ini musim durian balik ni. Ya. Allah bagi rezeki banyak-banyak tu, ulu-ulu. Ya. Tapi tak boleh datang ni, masalah ni. Ya.
Orang BTSO tak boleh datang nak ambil durian. Datin. Orang BTSO nak datang. Ya, semenit. Itulah ya. Rezeki ada, ya, tapi tak boleh nak diambil. Rezeki ada, tak boleh nak diambil. Tengok ya. Kita nak mengambil pun tak boleh dah. Ya. Sekarang Negeri Sembilan lagi teruk dah. Seremban pun teruk. Ya. Sana sini dah pasang kawat dawai dah. Ya. Tak boleh rentas. Ya. Haji macam itulah maknanya bukan hanya berupa ternakan ya, terkadang berupa kita punya tanam-tanaman, hasil mahsul tanaman-tanaman kita juga. Ya, terkadang itu adalah ya dikata nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dan itu juga kadang jadikan satu ujian. Ya, contohnya kita tanamlah depan rumah tu, tepi jalan contohlah, buah tu menjadi pula, ya. Kalau orang lalu lalang dia minta bagilah, jangan kedekut, ya. Bagi dia nak bagi, ya dia. Dia lalu lalang, dia teringin nak kita bagi, ya. Macam itulah perasaan. Ya, kuatir apa? Kuatir dia cerita macam cerita dalam hadis ni. Ya, hanya saja malaikat nak menguji kita. Ya, perkara kecil tu kadang ya jadi sebab musabab kepada kita yang kita ni ya lupa diri. Sebab itu kalau kita baca surah Duha, ya surah Duha, ya kita akan baca akhir-akhir surah Duha tu ya akhir-akhir surah Duha fa amma bini mati rabbika fahaddi kan. Tapi sebelum tu ya sebelum tu kita tengok apa ayat dia. Ya. Wa amal apa ni itulah nak baca tu tengah-tengah tu ya. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajid. Tu alam yajid ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Jadi siapa yang pernah asalnya ya susah seperti anak yatim contohnya, anak yatim yang susah ya, ibaratnya lah dikiaskan macam tu. Ya, jangan lupa 3 perkara di bawah ya bila dah mendapat nikmat. Ya. Yang pertama fa ammal yatima fala takhar, dan adapun dengan anak yatim maka jangan engkau herdik. Jangan kau herdik. Ya. Wa masaila fala tanhar. Ya. Anak yatim kau jangan hinakan, orang minta jangan engkau herdik. Ya. Kemudian ya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maknanya ya ceritakan di situ maknanya kita kalau berada tunjuklah yang kita berada. Jangan menyembunyikan nikmat. Itu maknanya. Kalau kita mampu ya berumah yang lebih besar, yang lebih baik, kita mampu buat. Kalau kita mampu dengan kenderaan yang lebih baik, buat, beli. Ya, jangan kita sorokkan ke nikmat kita itu. Ya, kita tunjukkan kita fakir je. Padahal kita mampu lebih daripada itu. Ya. Kita suka duduk kat setinggan je daripada rumah sendiri, rumah besar. Kita tunjuk kita fakir supaya orang tidak meminta-minta kepada kita. Itu yang salah. Ya. Itu yang maksudnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan adapun dengan nikmat Tuhan kau maka ceritakanlah. Ceritakan tu maknanya bukan kita cerita dengan orang sombong-sombong, bukan. Kalau kita mampu buat.
Ya, lakukan kemampuan kita, jangan kita sorokkan nikmat itu. Itu ceritanya, ya. Hmm. Kita mampu boleh buat rumah besar, kita mampu boleh berkereta besar, ya silakan, ya. Dan kita juga ya mampu bersedekah, ya lebih besar daripada ya, kebiasaannya. Silakan, itulah maksudnya. Ya. Bukan menunjukkan kesenangan kita, menyorokkan nikmat itu. Itu yang salah. Okey, rasa faham tentang hadis ni ya. Jadi ujian tu ya, yang takut tu ujian. Ujian yang kita tidak sangka-sangka, sebab yang diuji ni orang biasa. Bukan dia seorang nabi. Ya. Orang-orang biasa saja yang diuji. Ya, itu kita takut malaikat. Kalau jin lain pula, jin dia menyerupa seperti binatang ya, dan dia boleh juga menyerupa sebagai orang pun boleh. Ya, jin ya. Malaikat ni biasanya dia menguji untuk hal-hal kebaikan, dia lah. Jin ni biasanya membisik-bisikkan untuk kejahatan, jin lah. Ya. Tapi tengok jinnya lah. Kalau jin itu ya, jin yang mukmin, kadang dia membisikkan kepada arah kebaikan. Ya. Dia macam kawan yang mengajak kita kepada kebaikan. Baik ya, kita tengok dulu kedudukan kata asing akra' ini muka surat 265, iaitu orang yang berkepala botak. Iaitu orang yang tidak berambut atau mengalami kebotakan kerana suatu penyakit. Ya, ini memang jenis yang tak boleh tumbuh. Kalau nak pun pakai rambut ya, palsu baru dia ada rambut. Ya, kalau tak memang dia tak tumbuh pun rambut. Ya. Yang yabtali itu maknanya menguji. Yabtali istilahnya yang menguji. Him tu mereka. Ya, qadhironi, jijik kepadaku. Perkataan qazrun. Ya, perkataan jijik kotor. Suatu yang membuat orang-orang membenci dan menjauhi. Jadi terkadang botak itu bagus. Ya, dan setengah itu botak itu tidak menyenangkan juga. Kalau saya kata botak tadi, botak kurap contohnya. Botak itu kurap contoh. Jadi botak itu tidak akan menyenangkan orang memandang. Ya. Kalau mungkin botak licin, kadang ada setengahnya suka. Tengok orang tu botak. Ya. Kadang orang yang ada rambut pun dia suka kepala botak. Ya. Pun ada macam tu. Tapi ni botak yang dia sendiri pun tak suka. Fala balah. Dan tidak ada yang kuharapkan dapat. Ini memberi pertolongan. Yang ini tidak ada yang boleh menghantarku kepada apa yang dicari. Balagha makna perkataan sampai. Ya, daripada perkataan sampai. Ya, tidak akan sampai. Kabiron an kabirin. Daripada perkataan ya, besar, kaburo. Ya, jadi kaburo ni daripada perkataan besar, ya, yang tua, yang lama. Jadi di sini dikatakan dari nenek moyang. Mana nenek moyang, bahasa kabiron an kabirin disekaligus,kan baru jadi dari nenek moyang. Jadi nenek moyang mana secara turun-temurun. Harta ini diwarisi daripada moyang-moyang kami. Kabiron an kabirin. Macam kita katakan akhi kabir, saudaraku yang tua. Ya. Padahal kabir daripada perkataan besar. Saudaraku yang besar, tapi dia tak katakan, tak bermakna saudaraku yang besar, tapi saudaraku yang tua. Baik, kandungan hadis. Siapa nak baca? Silakan. Datin, lagi nak baca lagi? Dengar tu Cik Non. Mana Cik Non? Ada ke Cik Non ni? Cik Non dah bunuh diri ke Cik Non? Cik Non tak ada? Ada? Cik Non ada. Tu. Cik Non nak baca tu? Ni nak baca tu?
Hmm. Ya, maknanya cerita-cerita Bani Israel ni cerita-cerita lama. Kadang cerita-cerita tu banyak dia punya cerita pengajaran. Ya. Macam kita dengar cerita yang orang tu membunuh sampai 99 orang. Siapa tu? Bani Israel juga. Cerita Bani Israel. Tapi ya cukup dia bunuh 100 orang dan dia mendapat taubat daripada Allah Taala. Ya. Jadi itu dikatakan cerita Bani Israel banyak ceritanya. Dan ada cerita yang kalut, memang adalah. Tapi yang sahih, ya kita ambil. Ini yang sahih. Buat pengajaran. Kisah-kisah nama dia. Ya. Lagi, kewajipan. Ya. Itu maknanya ya, jika kita syukur, ya Allah akan tambah nikmat kepada kamu. Ya. Kan ada satu ayat dalam Quran tu, wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat bersangatan. Kan dah nampak ya. Lagi keutamaan sedekah dan perintah untuk mengasihi orang-orang yang miskin memperhatikan. Ya, maknanya ya, itulah peluang-peluang kelembutan hati kita. Ya, kita mengasihi orang yang lemah. Ya, itu ada satu ya seseorang yang mempunyai jiwa murni. Ya, dia tidak menghina. Ya, bila kita nampak orang sopak, kita hinakan dia. Orang botak, kita hinakan dia. Ya, kena pula tadi satu lagi orang yang buta. Ya, kita hinakan dia. Padahal yang kita hinakan tu siapa? Ya, makhluk Allah. Allah punya makhluk. Ya, kita hinakan dia. Itu silap kita. Lagi? Keutamaan. Oh, dah ada. Di antara. Ya, maknanya yang tercela perkataan di sini ialah perkataan bakhil. Ya, atau bahasa kita kikir, kedekut, tamak, itu semualah istilah yang satu, iaitu perkataan bakhil, ya, atau syuhah. Ya, maknanya perkataan kikir atau bakhil. Ya, terrosaknya dua orang ini kerana dia lupa nikmat Allah. Berjayanya ya si buta tadi kerana dia mensyukuri nikmat Allah. Ya, lagi kefikiran dan kedustaan menghinakan kemanusiaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana meminta simpanan dari utak. Ya, ini ya satu pengajaran. Terkadang dulu mereka nak belajar. Oh, mereka minta sedekah sana, sedekah sini, ya, impak sana, impak sini. Nak pergi mana? Nak belajar ke Timur Tengah sana. Ya, nak belajar agama. Ya, perlukan kepada sumbangan. Ya, mintalah sumbangan orang lambai, minta sedekah sana, sedekah sini. Dah jadi ya pegawai tinggi, balik
ya, sombong, ya, berlagak. Dia kata apa? Ini semua kerana saya bekerja keras. Kerana saya belajar sungguh-sungguh, saya belajar pandai-pandai. Tak sedar dulu, waktu nak belajar mengemis sana sini. Ya, bila dah duduk di atas kayangan, dia lupa daratan. Ya, lupa dirinya. Ini banyak berlaku macam ni. Ya, tak sedar diri. Elok baca hadis botak ni. Ya. Lagi kejujuran. Ya, walaupun buta tapi hatinya terang. Hatinya tahu nilai. Ya. Inilah sifat yang dipuji. Lagi pahala dari Allah SWT didasarkan pada kebenaran dan sesuai dengan niat yang melandasinya. Ya, macam ya kita solat. Contohlah solat. Bukankah solat itu ya dipandang pada dasar lahiriah, iaitu perbuatan kita. Ya, kemudian disesuaikanlah dengan niat, keikhlasan yang kita lakukan. Kalau kita ikhlas saja tanpa dasar pada perbuatan atau lahiriahnya, ya, macam mana nak datangkan pahala? Ya, contohnya kita niat solat saja tapi tak pun solat. Mana nak datangkan pahala? Niat puasa tapi tak puasa. Ya. Jadi mesti didasarkan kepada perbuatan lahiriah. Contohnya si buta tadi nampak lahiriah benar-benar ya sama dengan apa yang diniatkan. Ya. Sedangkan si botak dengan si sopak tadi ya berlagak, berbohong lagi. Ya. Lagi pengarahan sekaligus bimbingan dalam lingkungan pesantren dengan bisisan itu sebab pengaruhnya terdampak besar di dalam jiwa ya, maknanya ya dalam cerita 3 Bani Israel ini ya adalah pengajaran yang boleh diambil iktibar ataupun dijadikan satu tauladan. Jadi di situ ada keburukan, di situ ada kebaikan. Jadi keburukan itu ya kita jadikan dia sebagai satu tauladan supaya jangan kita ikut. Ya. Dan yang baik itu kita jadikan satu pengajaran yang baik buat kita. Lagi kemampuan melainkan untuk menjelma dalam bentuk manusia. Itu yang kita takut. Dia boleh menjelma dengan bentuk manusia, apalagi bentuk berupa manusia yang menguji diri kita. Lagi diperbolehkan manusia dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang dilakukan malaikat terhadap timbalan. Ya, demi Allah jika kamu berdusta, kata apa tu? Ya, malaikat tu. Ya, kamu akan ya kembali seperti mana yang kamu mula-mula. Keadaan kamu mula-mula. Jadi ya terkadang kalau orang yang benar-benar meminta, ya dia akan bersumpah demi Allah, saya betul-betul susah ni. Jadi dia menyebut nama Allah. Ya. Boleh ya perkataan itu. Lagi keberkahan itu jika dalam melekat pada sesuatu akan menyebabkan jumlah yang sedikit. Demikian juga dengan sebalik. Ya. Macam itulah ya. Dikatakan keberkahan ya yang kadang ya tidak diduga-duga. Ya. Sedikit diberikan, terkadang Allah balas lebih daripada itu. Ya, yang datangnya katanya min khairul yahtasib. Ya, daripada mana-mana yang kita tidak sangka kedatangannya. Itu yang ya, yang dikatakan ya surah apa? Surah dalam surah
tolak ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam surah Tolak. Itu untuk orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, datangnya rezeki tadi yang tidak disangka-sangka. Baik, habis hadis 65 ya. Ini ada hadis 66. Boleh ada masa lagi? Ya, betul. Nah, iyalah. Ya. Dalam keadaan yang kita boleh meminta, maknanya dah terdesak boleh meminta, kita pun boleh meminta. Ini tak ada salahnya. Ya. Maknanya ya, betul lah. Situasi sekarang. Keadaan ini dah keadaan yang maknanya memang ramai orang yang perlukan kepada bantuan, ya, pertolongan. Masa ni, ya, maknanya kita tak boleh lah nak bakhil, ya, sebab dikatakan juga sebagai ujian, ya, tahun-tahun ujian, ya. 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 Bolehlah dijadikan cerita dijadikan peringatan di sini. Cerita Israiliyat ni. Ya. Percaya tu. Ya. Cuba bayangkan kalau dah keluar dah tak boleh. Ya, dia tak boleh keluar. Kalau apa yang ada pada dia? Ya. Iyalah. Kalau ya, maknanya terkadang sampai peringkat macam itulah. Peringkat tu bukan orang yang meminta tu datang kepada kita. Kita yang datang kepada dia. Sekarang ni yang bunuh diri dah 200 lebih kan. 200 lebih yang bunuh diri kalangan orang Islam. Bunuh diri. Bayangkan. Ya. Bermakna ya dah sampai peringkat dia dah putus asa dah. Dah tak nak hidup lagi. Ya, tapi dia ya itu mana dah iman dah tercabut lah macam tu. Kalau dengan alasan korok ya kefakiran itu dia kufur. Itu mana salah sendirilah. Ingat dengan bunuh diri ini dapat menyelesaikan masalah. Ya. Tapi rupanya lebih baik kalau tahu aku tak nak bunuh diri. Anda buat macam mana? Kalau tahu saya tak nak bunuh diri. Tapi dia dah bunuh diri. Sebab itu orang yang bunuh diri ini dengan sengaja bunuh diri. Ya. Zaman Nabi dulu, Nabi tak nak solatkan dia. Kenapa Nabi tak nak solatkan dia? Sebab itulah. Boleh jadi dia akan jatuh kepada kufur dan akan kekal dalam neraka. Kerana bunuh diri tadi.
Ya. Itu dikatakan yang bunuh diri ini kalau sengaja, ya, kalau tahu dia tak nak bunuh diri dulu. Macam itulah bahasanya. Ya. Ya, mungkin kaya dia pada segi zahirnya dia kaya, ya zahirnya, tapi dia menghadapi masalah, ya, tekanan atau penderitaan pada jiwa dia kita tak tahu pula. Nah, zahirnya rumah besar, kereta besar, masalah luaran yang kita tak tahu pula. Itu yang tertekan kat dia. Mungkin dia lebih sakit daripada orang miskin. Komitmen dia lagi besar. Hmm. 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 Yalah. Nak bagi durian pun tak boleh hantar. Ya. Zainun nak pergi sana, tapi Zainun tak dapat.